Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Diucapkan kepada anak-anak murid Kafa SK Karak tahun 4. Okey, pada petang ini kita akan sambung kembali pelajaran kita, iaitu sirah. Tajuknya ialah Jihad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Sambungan untuk hari itu. Okey ya. Okey. Tuntutan jihad di negara kita. Okey. Yang pertama, jihad ini ialah sangatlah luas. Jihad ni tidak terhad kepada hanya menentang musuh sahaja. Apakah contoh jihad? Contoh jihad ni ialah apa? Menuntut ilmu, mencari rezeki. Itu ialah merupakan contoh jihad. Bermakna di sini tuntutan jihad di negara kita ini tidak semestinya dengan kita berjuang, tidak semestinya dengan kita pergi berperang. Contoh askar pergi berperang, itu memanglah jihad. Tapi untuk orang yang macam kita ni, untuk orang yang macam ustaz, macam kamu, apakah jihad yang kamu boleh buat? Contohnya apa? Kalau untuk macam kamu boleh tolong mak kamu boleh tolong ayah kamu. Itu merupakan apa? Jihad. Pergi belajar juga ialah satu contoh jihad. Mencari rezeki tu contoh apa? Ibu bapa kamu, apabila ibu bapa kamu pergi mencari rezeki, pergi bekerja, untuk menyara kehidupan, untuk menyara keluarga, itu merupakan salah satu contoh jihad. Okey ya. Jihad tak semestinya berperang. Okey, seterusnya ya. Okey. Berani dan bersedia untuk berjihad. Berani mempertahankan kebenaran adalah jihad yang sangat dituntut. Melaksanakan perintah dan menentang kemungkaran. Yang ketiga ialah Rasul dan para sahabat merupakan contoh orang yang berani berjihad. Okey, Ustaz akan terangkan satu persatu. Okey. Kita berani mempertahankan kebenaran. Contoh, apabila berlaku sesuatu peristiwa atau satu perkara dan kita tak buat salah, contoh kita tidak melakukan kesalahan dan kita berani mempertahankan kebenaran. Contoh, kalau kamu nampak kawan kamu ni dituduh mencuri, padahal kamu nampak yang kawan kamu tu tidak mencuri, tapi kamu mempertahankan kawan kamu. Kamu bagi tahu yang saya tak nampak cikgu, sebenarnya ini hanyalah fitnah. Tu contohlah ustaz bagi. Tu merupakan apa? Tu merupakan contoh jihad. Okey, yang kedua, kita melaksanakan perintah. Okey, melaksanakan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suruh. Contohnya apa? Seperti yang sebelum-sebelum ni ustaz selalu pesan. Solat 5 waktu, solat awal waktu, berpuasa. Itu merupakan apa? Contoh jihad. Apa lagi? Membuat kebaikan. Membuang sampah yang ada di tengah jalan. Tu contoh jihad. Nampak macam simple, nampak macam senang, tetapi itu merupakan contoh jihad. Seperti yang ustaz cakapkan, jihad ni tidak bermaksud hanya untuk kita berperang, bukan. Melawan hawa nafsu pun contoh jihad. Itu ialah jihad yang terbesar sekali. Okey. Menentang kemungkaran. Nampak kawan buat benda yang tak baik, kita pun tegur. Selemah-lemah iman kita, macam mana kita nak buat kalau kita tak mampu untuk menegur menggunakan tangan? Contoh, ada hadis Nabi cakap selemah-lemah iman kita ialah kita berdoa sahaja. Berdoa agar orang itu ataupun sahabat kita berubah daripada dia buat jahat, dia suka melakukan kejahatan. Kita berdoa kepada kawan kita supaya dia berubah, mendapat hidayah daripada Allah dan dia menjadi insan yang baik. Okey. Apakah contoh dia? Okey, yang ketiga ustaz terangkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat Abu Bakar. Siapa lagi? Sahabat yang 4, Uthman, Umar, Ali. Itu merupakan contoh orang yang berani berjihad. Kat sini konsep dia, skop dia lagi luas. Contoh, Rasulullah berdakwah, itu merupakan jihad. Rasulullah memimpin dalam peperangan, itu lagilah jihad. Sama juga dengan para sahabat. Okey ya. Okey. Yang terakhir iaitu hikmah berjihad. Apakah
hikmah berjihad. Okey, yang pertama mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kita mendapat ganjaran syurga. Yang ketiga, kita mendapat ganjaran syahid. Yang keempat, mendapat berjaya di dalam kehidupan. Dan yang terakhir sekali, yang kelima, ialah mendapat pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, Ustaz terangkan satu persatu. Apabila kita berjihad, kita berbuat suatu kebaikan, kita akan mendapat keredaan. Maknanya redha ni maknanya Allah suka, Allah setuju. Maknanya Allah redha dengan perbuatan kita. Apabila redha, kita akan mendapat pahala. Okey, yang kedua, kita akan mendapat ganjaran syurga. Syurga ni contoh, apabila kita berbuat baik, kita tak ada buat jahat, apabila dah sampai ajal kita, insya-Allah dengan segala kebaikan yang kita buat tu, dengan anak-anak murid yang buat, dengan apa yang kita buat itu, insya-Allah Allah akan balas dengan ganjaran syurga. Okey, yang ketiga, mendapat ganjaran syahid. Ini untuk orang yang pergi berperang. Orang yang syahid pergi berperang. Itu zaman Rasulullah dulu, para sahabat mati syahid. Okey, macam mana kalau untuk waktu kita ni? Ustaz, boleh ke kita ni dapat syahid? Boleh. Contoh, kalau kamu pergi sekolah, pergi belajar, kamu pergi menuntut ilmu, mencari ilmu, tiba-tiba kamu kemalangan. Tiba-tiba kamu aksiden, kamu meninggal. Minta jauh lah ni contoh. InsyaAllah Allah tahu apa niat kita. Kita niat nak pergi belajar, nak pergi sekolah, nak menuntut ilmu. InsyaAllah kat situ ada keredaan Allah dan kita akan mendapat syahid. Sama juga seperti contoh mak ayah kita pergi bekerja. Untuk apa? Bekerja tu merupakan ibadah. Apabila mak ayah kita pergi bekerja, tiba-tiba dengar dapat berita kemalangan, aksiden, contoh mati, itu pun dikira mati syahid. Mati syahid ni tak semestinya berperang. Itu dalam konsep kita lah, dalam konsep di negara kita. Okey, apabila orang yang berjihad ni, dia akan berjaya di dalam kehidupan. Sebab apa dia berjaya? Sebab dia meletakkan kepercayaan dia kepada Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, dia akan mendapat pertolongan daripada Allah. Apabila kita berjihad secara tidak langsung, Allah akan membantu, memudahkan urusan kita. Contoh, Ustaz bagi contoh kat sini. Kamu nak pergi sekolah. Contoh, nak pergi sekolah. InsyaAllah kalau kamu niat besok, saya bangun, saya nak pergi sekolah. Contohlah. Ni tak boleh pergi sekolah lagi sebab PKP lagi. Nanti kalau dah boleh pergi sekolah nanti, kamu niat nak bangun pagi, nak solat subuh, nak pergi sekolah, insya-Allah kamu dikira berjihad. Dan Allah akan menolong kita, Allah akan menolong kamu, Allah akan permudahkan urusan kita. Itu maknanya kita mendapat pertolongan daripada Allah. Okey ya. Setakat itu sahajalah penerangan Ustaz pada petang ini. Ustaz harap kamu boleh faham sedikit sebanyak apa yang Ustaz nak sampaikan di sini. Okey. Dengan itu Ustaz sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.